Tetapi keistimewaan daripada keberkatan ini, tuan-tuan ini, sesiapa yang tidak suka ziarah ke tempat-tempat wali Allah, berarti dia tidak suka kepada Rasulullah SAW. Ya. Ingat tuan-tuan ini, puan ini, ketika sujud di dalam surah Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa lakum ma qaddamu wa atharahum. Sesuai dengan tuan, kalau tuan ni, puan haji ini melaksanakan sembahyang, boleh kita melaksanakan sembahyang dari tempat satu ke tempat lain. Itu asal tempat di mana kita sebagai bentuk bahwasanya kita akan terbukti dan sebagai saksi nanti di hari kiamat. Macam tu ya. Cikgu bagi tahu dekat Madinah kan, bahwasanya nanti bukti ataupun saksi nanti di hari kiamat bukan hanya saja berbelanja, tidak, tetapi sesiapa yang melaksanakan atau melakukan solat atau sembahyang di mana-mana tempat, dia saksi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Macam tu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu athar. Maknanya dia tempat di mana dia melakukan solat atau melakukan aktiviti kita ya. Nak majlis zikir, majlis ilmu, macam tu. Itulah sebagai bukti nanti kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fi ayatin bayyinatin maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ya. Ini firman Allah ini masuk daripada dah sampai dah sampai daripada Jabal Sur. Kita pergilah kita tengok daripada Jabal Sur. Nah ni okey Haja, kita tengok ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terusir dari Mekah Al-Mukarramah. Pasal apa? Daripada Abu Lahab, Abu Sufyan tidak suka kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nampak kita, insya-Allah kita ambil gambar ni pasal ada polis ni. Aduh, tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada rumah beliau ya, dekat Masjidil Haram itu, dia pergi dari atau dihalau oleh orang-orang Quraisy. Pasal apa? Karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkembang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pengikutnya dia ya. Lepas itu nampak orang dekat Mekah ini semua tak setuju ya. Kalau dalam kitab Ummul Qura, dalam kitab sebuah nama kitab itu Ummul Qura, ataupun daripada penghulu ataupun penghujung daripada nama ataupun kota atau negeri, dialah Rasulullah SAW bagi tahu kepada Rasulullah ataupun bagi tahu kepada Abu Bakar ataupun Umar, banyak sekali para sahabat ataupun keluarga Rasulullah, terutama adalah Siti Khadijah ya. Siti Khadijah ini memang betul-betul memang kaya lah ya, memang kaya dan betul-betul bantu perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah SAW dihalau oleh orang-orang Quraisy, oleh Abu Sufyan, Abu Lahab, semua dia tak suka kepada Rasulullah. Pasal apa? Dakwah Islam, syiar Islam berkembang dan berjaya lah itu. Lepas itu Rasulullah melalui malaikat Jibril, ya Muhammad, fa'alaika an takhruj min baitika. Ya Muhammad, keluarlah daripada sini, daripada rumahmu, pasal orang-orang kafir semuanya tak suka padamu. Nanti rancangan daripada orang-orang Quraisy ingin membunuhmu, ingin memusuhimu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan dinding depan dan dinding belakang sehingga mata mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu ya. Ketika dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Munziri, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW berada di rumah beliau nak keluar dari rumah beliau, nampak orang-orang kafir semuanya mengepung rumah Rasulullah ya. Mengepung rumah Rasulullah, maka Rasulullah dengan mudahnya dia membawa dan menggenggam
daripada apa debu yang namanya turabus syifa ataupun turabul bata. Turabul bata inilah Rasulullah dia taburkan, dia lemparkan kepada orang-orang kafir sehingga mata mereka tertutup dengan debu, sehingga dengan mudahnya Rasulullah keluar daripada rumah beliau dan Abu Bakar. Sesampainya di pada Jabal Sul tadi yang kita ambil gambar tu dan kita tengok, paling kurang lebih 500 meter lah kurang lebih tu tinggi tu. Di sanalah di pada gua kurang lebih besar atau Najah ni Muslim juga dia hamil kurang lebih 8 bulan. Dia hamil, dia naik turun ya, untuk bagikan bagi makanan saja. Dia bagi makanan saja, Masya Allah. Dia hari-hari kurang lebih 3 hari 3 malam dia bagi. Pagi dia hantar makan, malam dia hantar makan. Tetapi dia bersama abang dia lah, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ada yang cakap Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah Al-Habaimi ini dia selalu ada penjaga yang mengecoh daripada orang-orang Quraisy pasal penggembala kambing ni, yang selalu bersama Abdullah bin Abu Bakar ni. Sehingga ketika Asma bin Abi Bakar naik di atas bukit, dia bagi makanan kepada Abu Bakar dengan ayah dia, dengan Rasulullah, dia selalu dia halau dengan mengecoh daripada tanah dia pijak tu, sehingga mudahlah untuk mengecoh daripada orang kafir. Kalau Mekah orang Saudi cakap ni syajaratul murrah katanya, murrah pasal pahit. Itulah orang Arab cakap tu. Inilah macam tengok nak kita, Masya Allah ni, tengok Tuan Haji ini sebelah kanan kita. Kalau kita ni slip nampaknya ni atau ini kalau boleh Haji dan Haji ini jangan slip dulu. Kamu nak tengok ilmu. Itu namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah buat. Tu Masjid Namirah itulah tempat ini sempadan tuan ya. Ke kanan atau ke kanan dia separuh dia tanah haram, separuh lagi tanah halal macam tu. Jadi pasal saya kurang lebih 10 tahun lah first time saya melaksanakan solat sembahyang haji kemarin. Tahun ni first time saya pertama kali lah solat dekat Namirah. Dia dipakai untuk melaksanakan solat atau sembahyang hanya setahun sekali saja, masa haji saja. Kalau hari-hari tak ada, tutup saja. Ini cerita ini, Masjid Namirah ini ada yang mengatakan Masjid Ibrahimiyah. Ada cakap Masjid Namirah. Kenapa dinamakan Masjid Namirah? Pasal ada seorang hamba sahaya, ada seorang budak, ada seorang perempuan kafirah namanya Namirah. Dia hanya membersihkan daripada ada sebuah rumah lah, ada rumah kecil, dia bersihkan hari-hari lah dia. Sehingga Rasulullah pada masa Rasulullah dia lalu pada sana, dia tanya, wahai kafirah, kenapa kamu membersihkan rumah ini? Pasal tak ada siapa-siapa. Kenapa kamu tidak takutkah dengan singa, dengan macam-macam lah, dengan binatang-binatang muslim macam tu. Sehingga Rasulullah cakap, inilah Namirah, inilah pemberani. Namirah itu artinya adalah seorang pemberani. Namirah itu maksudnya adalah seorang perempuan yang pemberani macam-macam. Kita tengok sebelah kanan lagi kan, ini ada papan warna kuning kan, blackboard warna kuning ni. Nampak ada simbol tu, lambang warna kuning tu ya. Di sebelah kanan ni, ini sepadan daripada tanah haram. Kalau kiri ni sebelah kiri kita tanah haram dah, sebelah kanan tanah halal. Maknanya inilah tempat wukuf Arafah tuan. Sebelah kanan ni, ini pada peraturan haji dan hajah yang melaksanakan haji. Kalau tuan ni nak melaksanakan haji, di sinilah tempat untuk melaksanakan wukuf. Sehingga Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah ya? Al-Hajju Arafah. Kita tengok, kita tengok ni Allah. Kita tengok ada Jabal Ramah tu, nampak tu. Okey tuan.
tuan haji dan hajah jangan tuan slip dulu ya, dan slip dah dan saja. Kita tengok tu ya. Pasal kalau tidur ni tak tahu ilmu ni ya. Kita bagi pada anak-anak kita kan. Ini saya pernah saya tarikh ini, tarikh berapa ni sana? Tarikh 20 Desember 2021 anakku pernah saya umrah bersama Hajah Dr. Hajah ni, Hajah Hania Nina. Itu Sekendaria. Okey, kita tengok ni tuan. Kita tengok tu. Itulah Jabal Rahmah. Bukit kasih sayang. Bukit kasih sayang. Percontohan daripada Siti Hawa dengan Nabi Allah Adam AS. Tapi saya minta pada tuan Haji dan Hajah ni, maaf, beribu maaf tuan, saya minta izin, saya bukan menyuruh ya, tetapi tidak digalakkan kita terus dekat batu tu ya, tak dibenarkan ya. Hurafat ya. Jadi kita tidak dibenarkan. Jadi kita ni cukup berdoa saja sesuai dengan hati, sesuai dengan hati saja. Berdoa dalam hati pun tak apa ya. Ada namanya Masjid Syahra dekat pagar-pagar ni, di mana Rasulullah dia melaksanakan haji wada'nya, haji wida'nya 10 tahun Hijrah, selepas 80 hari lepas Rasulullah melaksanakan haji, maka Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat tempat tu, itulah di sana ada pagar tadi, itulah Rasulullah berhenti ke sana dan berdoa di sana. Itulah namakan Masjid Syahra. Okey tuan-tuan, haji yang Allah mulakan tamu Allah tamu Rasulullah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa tuan-tuan ni, ini sebagai intermezzo saja ya, intermezzo saja. Biasa kalau tuan-tuan ni berdoa di atas Bukit Marwah, Bukit Rahmah ni, selalunya lah ya, selalunya apa dia pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab ni selalunya apa, isteri tercinta ni dia tak faham apa dia suami baca ya. Selalunya kalau dia isteri ni selalu ucapan menjawab amin saja. Tapi betul tu kejadian tu, betul, bukan hanya betul saja, tapi betul. Doa ni mustajab dulu. Jadi di mana suami ni berdoa di atas bukit tu, samping dia tu ada isteri lah. Dia ucapkan amin, saya minta ya Allah rezeki yang kedua, isteri yang kedua. Betul lah, diijabah oleh Allah. Jadi kita tengok ni, Masya Allah ni tuan, tandas ni, toilet ni hanya ni saja ya. Pakai setahun sekali saja. Tetapi kalau masa-masa umrah, alhamdulillah kerajaan Saudi dia nampak dia buka terus. Masya Allah. Ini biasa yang duduk dekat sini ni biasanya tuan, ini VIP yang duduk di sini. Saudi lah ataupun Jazirah Arab yang banyak yang mengerti lah. Tapi kalau daripada Asia Tenggara ni macam Indo, Malaysia, dekat Bukit sana, lebih kurang 5 kilo daripada Bukit Rahmah ni. Dia duduk khusus untuk Asia Tenggara yang berjatuhnya, ada kawasan khusus lah. Jadi kita melaksanakan haji di tuan, hukum ke sana sesuai dengan hadis Rasulullah. Sabda Rasulullah apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu masa wukuf di Arafah. Sesiapa yang tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya batal dan tidak dikatakan haji ya. Jadi wukuf ini rukun tuan ya. Sesiapa yang tidak melaksanakan rukun haji, maka hajinya batal, maka hajinya tidak dikatakan haji. Pasal Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah, wa man adrakal hajjah faqad man adrakal wukufah faqad adrakal hajjah. Sesiapa haji itu wukuf Arafah, sesiapa yang meninggalkan wukuf Arafah, maka dia tidak akan mendapatkan haji. Itu hadis Rasulullah, bukan hadis saya. Tetapi betul. Jadi kalau kita, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ada jiran kita, ada datuk-datuk kita terdahulu yang pernah haji, dia Allah uji dengan penyakit bermacam-macam penyakit kan. Dia nampak nafas dia Isnin dan Kamis nama itu, dia harus
apa dia bawa terus ke mana? Ke Arafah. Apa? Dia untuk mendapatkan wukuf Arafah. Masa untuk melaksanakan wukuf Arafah ini sehari dan semalam, ya, sehari semalam. Tetapi afdalnya apa? Selepas tengah hari, lepas itu hingga terbenamnya matahari, itu afdalnya. Ya. Jawaz mana boleh lepas maghrib hingga pagi hari, itulah jawaz, diperbolehkan untuk, ya. Jadi sesiapa yang melaksanakan haji wukuf selepas duhur hingga terbenam matahari, itu yang afdallah. Jawaz ataupun dibolehkan dari lepas maghrib hingga terbenam matahari, itu jawazlah, boleh. Jangan datang. Tuan-tuan, puan-puan, kaji tamu Allah dan Rasulullah, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Arafah ini, tuan, makna ataupun mafhumnya, artinya atau maksud dari Arafah ini daripada segi etimologinya, daripada bahasa. Pasal Arafah ini artinya adalah Arafah, ya'rifu Arafat, maknanya apa? Mengenal, mengetahui, mengenal, ya, mengetahui, tuan. Pasal apa? Saya yakinnya bahwasanya tuan ini bukan hanya daripada negeri Malaysia, negara Malaysia semuanya, tetapi tuan ini datang daripada Malaysia ini. Mungkin ada yang dari Kelantan, ada daripada Terengganu, ada yang dari Seremban, ada yang daripada Kedah, macam tu. Yang satukan kumpul ni, kumpul semuanya kita bersama dengan ejen Eman Travel, macam tu. Itulah dia fasilitasi tuan untuk melaksanakan umrah bersama-sama kita. Sesiapa yang ikut grup ataupun package lah, tak ikut ejen ataupun travel, dia selalu dia jalan kaki saja, ya. Pernah saya juga pernah mengalami lah, pernah jalan kaki daripada mana? Daripada Arafah, Musdalifah, Mina, mati itu Iskandaria, ya. Jadi berjalan daripada Arafah ni kurang lebih jarak daripada Arafah, Musdalifah, Mina kurang lebih 13 km, ya, kurang lebih macam tu, ya. Jadi kalau kita berjalan dengan jalan kaki ni kurang lebih mungkin 3 jam, kurang lebih, ya, 3 jam 4 jam, ya. Jadi kita start lepas maghrib hingga pukul 11 atau pukul 12 macam tu, baru sampai dekat sempadan daripada Arafah Musdalifah, Mina, macam tu. Itu yang pernah saya lakukan lah, macam tu. Di tahun berapa tu? Tahun 2013 lah, kalau tak silap, macam tu. Okay, ya. Jadi kembali pada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, ya Ibrahim, alaika an taj'al laka umratan wa hajjatan ya Ibrahim, wa alaika tas'al ma fa'alta ya Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui Jibril, dia dengan putranya Ismail berangkatlah daripada Mekah menuju ke Arafah. Sesampainya di Arafah, maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, hal arafta manasikal hajj wal umrah? Wahai Ibrahim, tahukah mana tempat-tempat haji yang kau laksanakan, yang kau lakukan? Ibrahim menjawab pertanyaan malaikat Jibril kepada Ibrahim, araftani, maknanya tahu dan tahu macam tu. Itu artinya Arafah itu tahu. Jadi kalau seandainya yang bujang-bujang ni, abang-abang ni yang belum menikah ni, nak jumpa dengan seorang perempuan kan, maknanya ta'aruf, tahu, maknanya tahulah si yang perut dia suka kan tu. Alah tempat kalau orang Saudi cakap Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa juga. Okey, tangki air lah itu untuk keperluan daripada jemaah haji. Jadi untuk yang jemaah haji, tangki airnya akan saya wajib macam tu. Jadi insyaallah nasabirin. Wahai bapakku yang tercinta, apabila engkau memang betul-betul diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhanku, maka laksanakan, maka lakukanlah. Maka dengan kalimat Bismillah Allahu Akbar,
maka iblis pun meninggalkan atau lari daripada Ibrahim alaihissalam. Permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa? Permintaan Nabi Ismail mengatakan kepada bapaknya Ibrahim, wahai bapakku, jangan dekatkan baju saya ini dengan darah yang mengalir dari leher saya. Nabi Ismail itu cakap begitu. Pasal apa? Jangan sampai ibu saya melihat darah ini menetes di baju saya. Itulah sedihnya kalau kita tengok sejarah daripada Ismail ni. Selepas itulah Tuhan, Masya Allah, ketika dia Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berada di atas leher daripada Ismail, nampak dia menangis lagi, nampak ada tega, macam mana ni Ibrahim, anak saya ini membunuh atau mengorbankan atau menyembelih Ismail putraku, ya Allah. Dia dikuatkan oleh Allah SWT. Lepas itulah dia memejamkan mata dia pejamkan mata Nabi Ismail dan nampak pisau yang dia pegang oleh Nabi Ibrahim, dia letakkan di leher daripada Ismail. Dia kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Padahal Allah SWT ganti dengan seekor domba. Maka sekaranglah jadi jadi tuan-tuan ni, macam mana kalau seandainya ini naudzubillah subhanallah tuan, kalau Allah tak bagi keajaiban atau Allah tidak memberikan yang terbaik kepada umatnya, kepada makhluknya, saya yakinnya setiap tahun tuan dan puan ini untuk melaksanakan kurban pastinya menyembelih fitrah kita. Pastinya, tetapi Allah dia ganti dengan seekor domba. Maka berlakulah mulai hidup manusia daripada cucu-cucu daripada Nabi Ibrahim hingga saat kita lah, pada saat kita semuanya. Jadi kita berkorban, berakikah dengan kambing. Ada Hamzah, Ja'rona, ada Ja'rona, ada Jirona, macam-macam. Artinya sama, ya. Maknanya apa? Yaitu mengambil daripada nama budak-budak yang ada di kawasan Wadi Syarif, lembah, ya. Nampak apa? Dia di Wadi Syarif ini nampak nama dia lembut, ya. Perangai dia, tingkah laku dia, itulah perkataan dia nampak lembut macam tu, ya. Itulah sehingga Rasulullah mengambil nama istimbat daripada apa? Mengambil daripada nama Jirona. Pasal apa? Nama ataupun orang-orang kawasan Wadi Syarif ini, kenapa orang-orangnya semuanya berlebih hati macam tu, sehingga dia beri nama Jirona. Kemudian ketika Rasulullah SAW pada Taif pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah daripada Taif perjalanan beliau dengan Zaid bin Sabit dengan para sahabat, dia berjalan daripada Allahumma shalli ala Muhammad, daripada Taif menuju ke dari Taif menuju ke Jirona pada tahun 8 Hijriah, di mana perangan tersebut terjadi perang Hunain, ya. Perang Hunain ini terjadi pada tahun 8 Hijriah tuan. Tahun 8 Hijriah ini tuan haji, semua kaum muslimin pada saat itu, ya, dengan Rasulullah selepas menangkan perangan Hunain, maka banyak tawanan-tawanan dari kabilah Hawazin yang ditawan oleh Rasulullah. Lepas Rasulullah SAW memenangkan perangan Hunain, Rasulullah berjalan daripada Taif menuju ke Jirona. Sesampainya atau hingga sampai Jirona, di mana Rasulullah dan para sahabat singgah di kawasan Jirona ini. Dia kurang lebih 10 hari 10 malam pada bulan Ramadan, ya. Jadi kurang lebih tarikh 15 Ramadan, Rasulullah dan para sahabat berkumpul dekat Jirona ini. Dia membagi-bagikan harta rampasan. Untuk apa? Untuk strategi daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Dengan dakwah Rasulullah berkembang dan berjaya. Pasal apa kata ulama? Orang-orang Badui cakap,
Makkah wal Madinah kullu baladin yuftahu bisayf illa Makkah wal Madinah. Semua negara-negara semuanya dengan peperangan dia lalui, hanya dua negara saja, dua kota saja, yaitu Makkah dan Madinah dengan melalui dakwah Rasulullah SAW. Itu saja. Rasulullah tidak berperang masa menaklukkan kota Makkah, tidak berperang. Ketika dia hijrah dari Makkah menuju Madinah, dia tidak berperang, tetapi dia berdakwah melalui dakwah Rasulullah. Dia membangun satu masjid namanya Masjid Quba sana. Itulah lambang simbol daripada keutuhan dan serta kesatuan kaum muslimin wal muslimat pada tuan. Okey kaji Rona ni tuan. Ini para ulama sepakat, empat madhab ini sepakat, sebagus-bagusnya, seelok-eloknya, sebaik-baiknya tempat mikot di kota Makkah ataupun di mana-mana tempat mikot Jironilah yang paling terbagus dan terbaik, the best. Masalah apa? Karena asal muasal awal mulanya Rasulullah melaksanakan umrah di pada Jironah ini, maka disebutkan, mendapat sebutan Jironah ini umratun atau mikotun rijaliyah, mikot batu laki-laki saja. Itulah masalah apa? Rasulullah pertama kali yang buat, bukan daripada sahabat, tetapi Rasulullah yang terus buat, bukan daripada sahabat. Lain daripada tahun 6 Hijriah, sudah insyaAllah masuk duha. Sesiapa yang nak sembahyang duha 2 rakaat, kita masjid 2 rakaat, ihram 2 rakaat, itu saja ya. Kita jadi sahabat di masa peratuan, kita akan laksanakan, pertama kali kita akan laksanakan solat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Lepas itu solat ihram dan solat dua rakaat, maknanya 6 rakaat semuanya ya. Dua ya. Ada itu. Lepas itu langsung menuju ke bas, naik bas balik. Kita akan pastikan dan lafazkan niat bersama-sama. Jadi tolong bagi tuan haji dan haji ini yang nak buat untuk Allah yarham ataupun untuk orang lain, bagi tahu pada saya ya. Pasal lafaznya beda macam tu ya, bukan macam kita bersendiri ya. Pasal kita yang melaksanakan ini kita dapat pahala, yang melaksanakan pahala, yang bagi dia biaya kos dia berpahala macam tu ya. InsyaAllah semuanya dapat pada izin Allah ya. Jabal Nur tu, Masya Allah. Saya kurang lebih berapa kali saya naik lah, mendaki kurang lebih mungkin 5 atau 10 lah, lebih lah. Saya selalunya saya beruzlah ataupun berada dekat gua itu lepas 12 pagi berangkat, nanti subuh baru turun macam tu. Okey, tuan, itulah pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya Gua Hira, gua yang bersinar, gua atau bukit yang bersinar. Ya. Hira ini nampak bercahaya. Ya. Di atas bukit tu, tuan, ada apa? Ada kedai di atas tu. Masya Allah. Ada kedai. Ada miki ke, ada kopi ke, ada teh ke, nanti insyaAllah kita mendakilah ke sana, insyaAllah. Hari apa? Hari apa? Malam Jumaat. Malam Jumaat, insyaAllah. Hari Khamis malam Jumaat lah. Pukul berapa nanti cikgu nanti pasti dimaklumkan pada grup, insyaAllah ya. InsyaAllah sesiapalah bagi yang inilah bagi yang mampu saja ya. Bagi ada kemampuan sila ya. Kalau tak ada kemampuan janganlah ya. Pasal nanti mengganggu aktiviti yang lain. Nampak biasa yang putih-putih itu biasanya ada orang yang dalam tu biasanya. Nampak putih-putih itu. Biasanya ada orang-orang lah yang naik selalu. Menunggu ke sana. Jadi kurang lebih 1 bulan
kebetulan Rasulullah SAW berada di atas bukit itu, sesiapa yang selalu berjuang bersama atau yang kongsi dengan Rasulullah adalah Siti Khadijah, ya. Selalu Siti Khadijah nak bagi tahu pada Rasulullah, ya Muhammad, pasal apa nampak daripada Rasulullah ni, dia nampak dia berjumpa dengan seorang manusia yang dekat Jabal Nur tu sebelum menjadi Rasul dan Nabi. Pasal kurang lebih umur 4 tahun Rasulullah baru dapat jadi Rasul dan Nabi. Lepas itu dia dapat wahyu yang itu surat Al-Alaq itulah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya macam tu, ya. Selepas Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, pasal apa? Rasulullah nampak dia sejuk dalam badan dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Zamiluni, ya? Zamiluni katanya. Selimutilah aku wahai Khadijah, ya. Ketika selepas beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nampak ini menurut sebuah sejarah, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sebelum menjadi Rasul atau jadi Nabi, dia nampak menurut riwayat Allah Alam, dia badan Rasulullah ini dia belah oleh Abu Bakar. Dia nampak cuci dengan apa? Suci dengan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam ni lah sebagai bukti bahwasanya air Zam-Zam ini sebagai penyembuh semua macam penyakit. InsyaAllah. Kalau boleh tuan-tuan ni yang tengah sekarang ni umrah ni, sila ambil satu botol. Ni, sorry. Ni saya bagi tahu, ya. Kalau boleh hari ini sila tuan nanti haji dan hajah ni bawa satu botol macam ni, isi dengan air Zam-Zam yang ori lah, maksudnya di dalam tong tu, dalam air dekat Kaabah tu, ya. Nanti ketika kita melaksanakan tawaf, setiap pusingan baru kita tiupkan pada air ni, ya. Minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah segala macam penyakit yang ada di dalam diri saya, ya Allah, dan semua hajat-hajat saya, macam tu, ya. Berkahilah daripada Nabi Allah Ibrahim AS, Ismail dan Rasulullah SAW. Apa saja terpulang, ya. Bukan hanya saja Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa suqamin, itu bukan saja itu, tetapi ketika kita berada tengah tawaf, itulah kita minta kepada Allah, ya. Selepas 7 pusingan atau setiap pusingan pertama, yang kedua, itu terus, ya Allah, saya minta dengan air Zam-Zam ini, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Apa saja terpulang daripada hajat ataupun haji, ya, kepada muslim dan muslimat, peraturan semuanya terpulang. Hajat apapun terpulang, ya. Karena Rasulullah mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu wa ma'u Zam-Zam ta'mun wa ta'min, katanya. Bahwasanya Zam-Zam ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan akan terhindar dari bermacam-macam penyakit yang ada dalam diri kita semua, ya. Nampak ada macam semacam ke, insya-Allah diizin Allah, ya, akan Allah berikan kesembuhan, ya, akan diberikan kesihatan jasad kita, insya-Allah, oleh Allah SWT. Pasal ini kalau boleh air Zam-Zam ini, insya-Allah sila bawalah, letak di beg tu, ya. Tapi pakai plastik dulu, baru ikat, campur dengan kain lah, ya. Ini spesial untuk air, maknanya air Zam-Zam tawaf, maknanya, ya. Air Zam-Zam tawaf, pasal air ini di tawaf, ya. Sila untuk budak-budak yang belajar ke, yang sila bagi saja pada kawan-kawan, tetapi ini spesial kan buat keluarga saja, ya, karena ini air tawaf spesial, ya. Okey, kita tengok sebelah kanan. Ini pemakaman Siti Khadijah. Ini Ma'lah namanya, ya. Ini Ma'lah, ya. Okey, nampak sebelah kiri kanan ni, inilah masjid pokok, tuan. Ni sebelah kiri, ya. Ya, betul kiri. Ada kanan kan, kiri. Ini masjid pokok namanya. Ada ceritanya ni, tuan. Siapa yang pernah haji, di sanalah masjid kucing. Kalau orang Malaysia cakap masjid kucing tu.
Sebenarnya masjid, oh ya sebenarnya masjid bendera sebenarnya. Yang betul masjid bendera lah, bukan masjid kucing. Nampak bangunan ni lah, kawasan tu lah, masjid raya masjid kucing. Besar masjid tu. Sudah nampak perluasan Masjidil Haram, masya-Allah. Semua pokok-pokok dia ucapkan salam pada Rasulullah. Pasal apa? Itulah keistimewaan daripada Rasulullah, sehingga Rasulullah makhluk besar, iaitu manusia yang paling sempurna di atas muka bumi. Itulah Rasulullah SAW. Okey, Tuhan, nama Allah, nama Rasulullah, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa dekat Mekah ni Tuhan berlipat-lipat ganda pahala, bukan hanya saja nak wakaf tanah, wakaf Quran atau apa sedekah saja. Sedekah pun 1 rial 2 rial pun tak apa, 1 ringgit pun 2 ringgit pun tak apa, terpulang daripada keikhlasan daripada Tuhan kita Haji Suhaimi. Ingat, Allah akan putus manusia yang berjumpa dengan Tuhan. Bogaan yang Tuhan datang ataupun cobaan dan segala macam itu adalah perilaku Tuhan semasa ada di kampung kita. Kalau dekat Mekah ni tunjuk langsung oleh Allah, betul. Tentu sila mungkin daripada Tuhan punya hajat untuk wakaf atau dari kita untuk sedekah kepada driver tu, kepada supir tu, berilah pada dia. Tak apa, dia hantarkan kita hantarkan daripada permulaan tiket hotel kita, nak lawatan semua dia telah hantar kepada kita. Ataupun terpulang kalau tuan haji ini ada sikit rezeki 1 rial 2 rial kepada dia, insyaAllah tak apa, semuanya terpulang macam tu. Saya memberikan motivasi untuk selalu senantiasa untuk memberikan rezeki kita untuk ibadahkan Allah SWT macam tu, ya. Pasal apa? Dekat Mekah ini berlipat-lipat ganda, betul.